Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. 25 pembahas dan ada 25 minit yang perlu saya gulung semua isu-isu ini. Cuma kalau saya, sebab banyak di kalangan pembahas-pembahas telah menyentuh tentang soal bekalan dan sumber air secara umum. Sedangkan kita tahu bahawa pindaan ini ialah berkenaan dengan governance SPAN. Jadi saya faham bila bercakap tentang isu air, isu pemotongan, ini adalah isu-isu kritikal yang tentu dibangkitkan oleh pengundi-pengundi kita di bawah. Tetapi izinkan saya untuk bagi fokus dulu tentang tadbir urus PAN yang merupakan isi utama kepada pindaan yang kita buat. Dan kemudian apabila ada masa saya akan sentuh perkara-perkara yang dibangkitkan, dan sekiranya saya tidak dapat jawab dalam ruang yang ada pada petang ini, saya akan beri jawapan yang bertulis. Pertama, Yang Berhormat Bagan ada bangkitkan tadi tentang soal bekalan air mentah. Jadi sekali lagi tentang isu bekalan air bagi Pulau Pinang untuk dapat kerjasama antara Pulau Pinang dan Negeri Perak. Jadi di peringkat NRECC sebagai satu kementerian di Persekutuan, kita mengalu-alukan inisiatif yang diambil oleh kerajaan negeri untuk teroka sumber air alternatif bagi memastikan kemampanan. Saya ingat antara kekangan yang dihadapi oleh Pulau Pinang ialah ia bergantung hampir ke semua bekalan air mereka kepada Sungai Muda. Jadi sebab itu telah ada kajian skim bekalan air baru yang merangkumi cadangan penilaian option dan kajian pra-reka bentuk kejuruteraan bagi cadangan projek skim pemindahan air Sungai Perak untuk bekalan air utara Perak dan Pulau Pinang, dan kajian kebolehkelaksanaan skim bekalan air Sungai Perai dan skim desalinisasi bekalan air Pulau Pinang untuk diambil air laut. Jadi kita sambut baik tentang perkara ini, dan akhirnya kita tahu bahawa isu sumber air tertakluk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri selaras dengan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya berharap perkara ini dapat dibincang secara langsung di antara kerajaan negeri Perak dan kerajaan Pulau Pinang untuk cari satu penyelesaian yang terbaik. Kita juga sedar tentang keperluan adanya pengurusan lembangan sungai bersepadu. Misalnya contoh Sungai Muda tadi banyak dibangkitkan. Kerana ada sungai yang mana ia mempunyai dia implikasi dia pelbagai tentang tebatan banjir, bekalan air, pemeliharaan alam sekitar, tetapi juga ia akan memberi implikasi kepada beberapa buah negeri. Jadi kita ada plan IRBM, Integrated River Basin Management, yang memberi syor kepada kerajaan negeri untuk tindakan menangani isu-isu strategik dalam lembangan air selari dengan matlamat pemeliharaan kelestarian alam sekitar. Jadi untuk makluman Yang Berhormat Bagan, ada 24 batang sungai bagi kajian baru dan 9 batang sungai bagi kajian semula di bawah program IRBM RMK ke-12. Seterusnya tentang Yang Berhormat Bentong tentang isu bekalan air di negeri Pahang, loji Bentong, air keruh, bekalan air terawat yang rendah, simpanan margin air yang rendah. Jadi sememangnya Kerajaan Persekutuan telah luluskan peruntukan di bawah RMK ke-11 berjumlah 18 juta ringgit bagi 3 projek mengatasi masalah kekeruhan yang tinggi, dan status terkini adalah seperti berikut. Projek kerja-kerja segera bagi mengatasi masalah kekeruhan air yang tinggi di loji rawatan air Sungai Bilut. Projek ini akan siap pada 28 Oktober 2023 selepas dapat kelulusan EOT nombor 3 atas sebab beberapa cabaran yang dihadapi di atas tapak. Kedua ialah bagi mengatasi masalah kekeruhan di air Sungai Semantan, dan ini telah melewati tarikh siap pada 10 Jun 2023 dan sedang berjalan dengan LAD dan dijadualkan siap sepatutnya pada 10 Jun 2023. Seterusnya bagi projek di Sungai Klau, ia telah siap sepenuhnya pada 28 Februari 2023. Seterusnya Yang Berhormat Paguh membangkitkan tentang masalah yang dihadapi oleh Selangor dan Lembah Kelang khususnya,
Jadi sebenarnya ya, kita dapat lihat masalah sebenarnya bekalan air awam di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan yang di bawah kawal selia SPAN berada pada tahap yang agak baik, 97.1% pencapaian. Dan antara isu tentang masalah bekalan air yang kita hadapi di Selangor ini ialah tentang soal reserve margin air. Ya. Jadi sebab itu sebelum ini bila ada beberapa insiden pencemaran, mungkin tidak berapa besar tetapi dia akan terus menjejaskan. Jadi antara langkah yang diambil contohnya ialah untuk projek Rasau. Ia adalah projek yang duifungsi, tebatan banjir dan juga bekalan air yang mana dia akan tap bekalan air daripada Sungai Kelang. Ya, dan Sungai Kelang tadi ada disebut sebenarnya Sungai Kelang telah jauh meningkat kualiti air dan boleh digunakan sebagai satu lagi bekalan air. Jadi tidak lagi Selangor ini terlalu bergantung kepada Sungai Selangor. Seterusnya sistem tentang masalah NRW ya, dan bekalan banyak dibangkitkan tetapi Yang Berhormat Pengkalan Cepa ada menyebut tentang keperluan bagi negeri Kelantan. Sebenarnya dalam soal ini peruntukan bagi pembangunan aset-aset bekalan air di Kelantan ada 4 sumber utama. 665 juta oleh pengurusan aset air berhad di bawah OP4 2021-2023, 49 juta ringgit di bawah peruntukan kerajaan negeri, 124 juta ringgit peruntukan pembangunan kerajaan persekutuan di bawah RMK ke-12 dan RM381,000 di bawah projek wakaf air melibatkan 8 buah projek. Jadi kita telah terima, dan ini saya nak tekankan juga, sebenarnya memang betul kita ada terima permintaan daripada Kerajaan Negeri Kelantan untuk projek sumber dan bekalan air RM8.328 bilion. Okey. Tetapi kalau kita bila minta dalam mesyuarat, saya ada dalam mesyuarat tersebut yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat PM, mantan Menteri Besar Kelantan ada, bila kita minta butiran ya, berapa juta liter sehari, dia lebih 2,000 juta liter sehari, sedangkan keperluan Kelantan hanyalah 500 juta liter sehari ya, jadi itu sebab dia jadi sampai 8 bilion, jumlah yang terlalu besar untuk kita salurkan. Jadi Yang Amat Berhormat PM telah pun luluskan tentang beberapa keperluan segera bagi negeri Kelantan, sebab bagi kita isu air ini bukan isu politik, ia isu rakyat. Ya, tetapi kita juga meminta bila Kerajaan Negeri Kelantan bagi senarai itu, ya, please give us a realistic list. Ya, jangan minta yang satu jumlah yang terlalu besar yang tak boleh kami justify. Ya, jadi sebab itu kita berdepan dengan masalah tersebut. Seterusnya, Yang Berhormat Bagan juga tentang soal NRW meminta, dan juga Yang Berhormat Kuala Terengganu tentang soal NRW di peringkat nasional dan pecahan ikut negeri. Kalau kita lihat di peringkat nasional, NRW kita sebenarnya agak tinggi, 37.2%. Bermakna lebih daripada 1/3 air yang kita rawat di loji, kita nak hantar ke rumah, lebih daripada 1/3 tak sampai ke mereka yang bayar bil air. Ya, jadi this is a big burden for the country. Jadi kita tengok ikut senarai daripada rendah ke tinggi. Paling rendah ialah Johor 26.3%, negeri yang terbaik. Diikuti oleh Pulau Pinang 26.3%, sama setara dengan Johor. Selangor telah mencatat penurunan yang ketara, mereka telah jauh meningkat baik. Selangor pada hari ini ialah 27.8%. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Seterusnya Perak 30.3%, Melaka 33.2%, Negeri Sembilan 35.1%, Labuan 36.8%, Terengganu 38.7%, Sarawak 46.1%, Pahang 47.7%, Kedah 51.5%, Kelantan 53.7%, Sabah 55.0%, Perlis 61.5%. Jadi pokok dia apa? Tadi kita bercakap banyak tentang pelbagai langkah nak recover water, nak tuai air hujan dan sebagainya. Kita kena benarkan pelarasan tarif air. Ya, pelarasan tarif air, ada satu negeri dah tak, umur saya 41 tahun. Satu negeri ni dia dah tak naik air dia, tarif air domestik selama 40 tahun. Ya, jadi boleh bayangkan harga kos bahan-bahan pada waktu itu dengan hari ini jauh beza. Menteri, kalau boleh saya celah. Ya. Ya, saya memang
tak dapat menyinggung persoalan tarif, walaupun itu tajuk ketiga yang paling penting nak saya singgung. Namun apakah kesediaan kementerian dan menteri ya untuk membuat pelarasan tidak semestinya satu yang sifatnya sama. Ia memerlukan banyak faktor-faktor yang perlu diambil kira. Tetapi seperti mana yang menteri sebutkan, contohnya Pahang sudah 40 tahun tidak dapat tarif baru. Dan juga begitu negeri-negeri lain. Kesediaan itu kami sangat tunggu-tunggu. Terima kasih. Jadi pokok dia, kerajaan yang sebelum ini telah membenarkan kenaikan tarif untuk akaun-akaun selain daripada domestik, ya, makna komersial dan industri. Dan kita sedang menyediakan kertas untuk tarif setting mechanism yang membolehkan operator-operator air. Sebenarnya semua saya boleh katakan di sini, saya terima permintaan operator-operator air daripada negeri-negeri kerajaan dan pembangkang yang meminta untuk ada satu struktur baru. Sebab mereka pun tidak dapat cope dengan struktur yang sedia ada. Jadi kita akan come up dengan kertas tersebut dan memang boleh. Contohnya di Selangor, yang mana mereka yang B40 terus dapat air percuma. Di Pulau Pinang pun yang B40 ada dapat air bekalan air yang diskaun ataupun percuma. Jadi ia boleh dibuat untuk memastikan ia menjadi subsidi ataupun harga itu harga rendah itu diberi secara bersasar kepada mereka yang memerlukan. Seterusnya, langkah kerajaan ditanya oleh Kuala Terengganu tentang langkah kerajaan untuk kecurian air. Daripada 2008 sehingga September 2023 ada 103 sabitan kes yang telah diambil oleh SPAN untuk berdepan dengan kes-kes kecurian air. Tindakan pendakwaan di mahkamah, 103 sabitan kes yang berhasil dan 287 notis compound. Dengan notis compound yang dikeluarkan dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 2 juta ringgit. Tadi ditanya juga oleh Yang Berhormat Kuala Selangor tentang bagaimana inisiatif SPAN untuk membantu negeri-negeri yang ada NRW yang tinggi. Kerajaan negeri telah sediakan 535 juta ringgit di bawah RMK ke-11 dan dibawa ke RMK ke-12 untuk program pengurangan NRW kebangsaan pendekatan 1 bagi membantu 7 operator air yang mencatatkan NRW tinggi lebih 40%. Jadi skop kerja ini melibatkan kerja-kerja khusus seperti pemasangan meter sistem input volume yang baru, pembaikan tangki-tangki air dan penyediaan GIS. Dan bagi yang bawah 40% macam Selangor, Johor, Pulau Pinang dan sebagainya, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 1.37 bilion di bawah program pengurangan NRW kebangsaan pendekatan 2 dengan konsep matching grant, ya, bagi operator yang layak. Dan cuma masalah dia, dan hari ini kita cuba atasi, kita ada keputusan awal ialah supaya sebelum ini banyak syarikat-syarikat air ini tak berani nak keluar sebab it will take time nak keluar duit dahulu, nak claim daripada kerajaan dan sebagainya. Yang banyak yang mungkin dapat, mungkin Johor, mungkin Selangor. Jadi apa yang kita buat hari ini ialah kita dan mereka kena capai dulu dapat 26% baru dapat. Ya, jadi kalau dia dapat 26.5, dia tak dapat sebarang matching grant. Jadi kita sekarang akan prorate penggantian tersebut untuk menjadikan memudahkan operator-operator air membuat kerja-kerja pengurangan NRW. Dan kita akan terus kaji supaya kita dapat membantu usaha mengatasi NRW. Tetapi bagaimana cara yang terbaik bagi kita balik kepada soal tarif itu memainkan peranan yang penting. Selagi mana industri air kita tidak ekonomikal, maka kita tidak akan dapat ada satu kelestarian di dalam bekalan air. Seterusnya, Yang Berhormat Parit Sulong bertanya tentang bagaimana kita berdepan dengan isu bekalan air dalam keadaan fenomena El Nino. Sememangnya apabila ada fenomena El Nino, kuantiti hujan berkurangan dan cuaca akan lebih kering dan menyebabkan paras air sungai dan empangan juga menurun. Jadi sebab itu ia akan memberi kesan kepada kecukupan air mentah untuk disalurkan ke loji rawatan air. Jadi antara yang kita buat ialah satu, memantau kecukupan sumber bekalan air mentah. Seterusnya menyediakan plan persediaan bagi menghantar lori-lori tangki ke kawasan yang dijangka mengalami gangguan bekalan air. Bersiap siaga dengan jentera, kenderaan, alat kelengkapan dan tenaga kerja. Bekerjasama dengan agensi di peringkat persekutuan dan negeri untuk kita menjamin keselamatan sumber bekalan air mentah
dari segi pencegahan pencebaran sumber air, dan kita bekerjasama dengan MAP Malaysia, dengan NADMA, dengan kerajaan negeri untuk operasi pembenihan awan bertujuan untuk kita tingkatkan paras air di empangan dan pengairan pertanian. Jadi dan di peringkat ini SPAN juga telah ada satu command center yang mereka buat untuk memastikan kadar air di empangan-empangan semua dalam keadaan yang mencukupi. Tentang Yang Berhormat Kuala Terengganu bertanya tentang isu bekalan air, bagaimana kawal selia bekalan air untuk kawasan pedalaman. Ini SPAN melalui pejabat wilayah atau cawangan akan melakukan pemantauan bagi kawasan pendalaman dengan kerjasama pihak operator air. Dan tentang soal Yang Berhormat Jelutong bangkitkan antara tajuk kegemaran Yang Berhormat Jelutong tentang soal gangguan air di Pulau Pinang, tentang yang telah berlaku di loji Sungai Muda, dan ia juga berdasarkan laporan Jawatankuasa Teknikal Khas PAN, insiden gangguan bekalan air loji rawatan air Kulim High-Tech, loji rawatan air Sungai Petani dan Pinang Tunggal di Kedah, dan loji rawatan air Sungai Dua Pulau Pinang akibat penurunan air Sungai Muda pada 13 Mei 2023, hasil dapatan merumuskan penurunan paras air Sungai Muda adalah disebabkan kehilangan isyarat had tutup antara remote terminal unit dengan komponen alat angkat pintu air yang mengakibatkan pintu nombor 14 barat Sungai Muda terbuka, menyebabkan air sungai terlepas ke laut. Dan ini kita sebenarnya telah maklumkan kepada orang ramai, dan kita telah minta tindakan segera daripada pihak JPS yang menjaga baraj tersebut untuk mengambil tindakan. Seterusnya, tentang Yang Berhormat Kubang Krian telah membangkitkan tentang masalah sumber air negeri, iaitu pergantungan kepada satu sumber yang memberikan kesan kepada banyak kawasan. Contohnya beberapa LRA besar saja yang menjadi sumber air. Jadi sememangnya kita mengenal pasti beberapa kaedah alternatif. Contohnya pembinaan empangan, takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS, empangan bawah tanah, penuaian air hujan dan lain-lain lagi. Jadi bagi kebergantungan kepada satu sumber bekalan air di Selangor, kita misalnya tadi saya dah bagi contoh tentang projek yang kita buat di Sungai Rasau untuk tebatan banjir, dan juga sumber bekalan air mentah sebagai satu sumber alternatif kepada Sungai Selangor. Dan seterusnya, Yang Berhormat Pokok Sena telah bertanya tentang status projek sumber air alternatif dan tebus guna. Penerokaan sumber air alternatif yang telah diperluas melalui loji rawatan air pulih guna memang ada diusahakan, dan kalau ikut penggunaan kapasiti air pulih guna sehingga tahun 2022 adalah sebanyak 28 juta liter sehari. Kementerian telah menetapkan sasaran penggunaan air pulih guna 200 juta liter sehari menjelang tahun 2030. Dan antara sebagai contoh apa yang telah diambil inisiatif, IWK telah ada kerjasama dengan Air Selangor untuk tubuhkan Central Water Reclamation Sdn Bhd. Dengan pada masa yang sama, IWK juga ada kerjasama dengan syarikat Air Melaka Berhad untuk tujuan penggunaan air pulih guna. IWK juga ada MOU bersama PBA Pulau Pinang pada 16 Mac 2023 untuk melihat keperluan di Pulau Pinang. Seterusnya, tentang soal tempoh lantikan ahli-ahli Suruhanjaya SPAN. Sebenarnya cadangan Yang Berhormat Kubang Krian cadang untuk buat setiap 3 tahun, kita akan teliti, tetapi kita rasa 2 tahun ialah satu kadar yang munasabah, dan kita melantik mereka ini biasanya daripada pelbagai latar belakang, kewangan, kejuruteraan, perniagaan, pentadbiran dan apa-apa pengetahuan atau pengalaman yang khas yang sesuai dengan fungsi anggota SPAN. Jadi itu latar belakang pelantikan yang kita buat selama ini. Seterusnya, adakah Suruhanjaya, ni Kubang Krian tanya, adakah Suruhanjaya turut kawal KWSA, kumpulan wang sumber air?
Tapi kita kena ingat sumber air di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, jadi KWSA ialah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, bukan di bawah SPAN. Okey, ini tentang kuasa Suruhanjaya, tentang isu pemberian beasiswa dibangkitkan oleh Parit Sulong kepada pemberian beasiswa dan sebagainya. Sebenarnya SPAN telah mempunyai jawatan kuasa yang khusus untuk menilai isu-isu modal insan, termasuk beasiswa, supaya ia dibuat dengan sebaik mungkin. Dan tentang apa yang disebut oleh Yang Berhormat Temeloh, bahawa apabila kita pendekkan tempoh daripada 10 kepada 6 tahun, dia akan meningkatkan kecenderungan untuk menghakis integriti dan salah guna kuasa, ya? Dan perlu ada mekanisme semak dan imbang. Jadi pertamanya kita tahu bahawa sebab itu sebenarnya tempoh 6 tahun adalah untuk kita seragamkan dengan suruhanjaya-suruhanjaya lain, suruhanjaya tenaga, suruhanjaya security, suruhanjaya penerbangan dan juga suruhanjaya persaingan. Jadi ini kita dapat peluang untuk dapat anggota-anggota baru, ya, supaya kita dapat bina modal insan baru dalam menyumbang idea kepada meningkatkan prestasi industri perkhidmatan air. Dan adakah okey, tentang adakah kelulusan kepada menteri sebelum ini menjadi penghalang utama kepada kelulusan dan keputusan SPAN? Dia sebenarnya bukan soal kelulusan menteri ini menjadi penghalang, tetapi sebenarnya kita nak membina independence SPAN ini. Jadi seboleh-bolehnya kita rasa tidak perlu untuk SPAN asyik kembali kepada menteri untuk operasi-operasi yang bersifat rutin. Ya, biarlah sebagai satu suruhanjaya yang untuk sebagai regulator kepada industri air, mereka boleh ambil keputusan-keputusan tersebut tanpa perlu kembali untuk keputusan-keputusan ini kepada menteri, dan membolehkan SPAN dapat beroperasi dengan lebih kritikal. Yang Berhormat Kota Melaka yang merupakan telah memberi sokongan padu kepada SPAN, dia kata bagaimana SPAN nak ambil tindakan kepada operator-operator air, bagi contoh sebentar tadi. Jadi sebenarnya setiap operator air perlu patuh dengan syarat standard dan syarat khas yang ditetapkan di bawah Seksyen 10 Wasiat, ya, Akta 655. Dalam kes yang telah disebut tentang SAMB di Melaka, amaran telah pun dikeluarkan, dan jika tidak dipatuhi, SPAN boleh ambil tindakan di bawah Seksyen 10, termasuk yang paling maksimum, ya, ialah didenda tidak lebih RM500,000 dan dipenjarakan tempoh melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya. Ya, jadi itu perkara yang kita sudah termaktub. Seterusnya, Menteri Kota Melaka. ya. Ya, terima kasih Menteri atas jawapan yang diberi. Jadi saya nak tanya, berapakah tempoh masa yang akan diberikan kepada syarikat air Melaka supaya mereka mematuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh SPAN? Nampaknya mereka tidak ikut. Terima kasih. Saya sambut baik pandangan tersebut, dan saya akan maklumkan supaya regulator kita dapat ambil tindakan dengan lebih berkesan kepada operator-operator air. Jadi rakyat rasa mereka ada ruang untuk dibela dalam soal masalah mereka berdepan dengan operator-operator air. Seterusnya juga tentang soal pengurusan kewangan sedikit, ya, apabila kita bagi ruang kepada SPAN di bawah pindaan ini untuk selenggara akaun, ya, sebenarnya peruntukan berkaitan kewangan SPAN adalah termaktub kepada bahagian 5 Akta 654. Jadi kuasa untuk SPAN membelanjakan semua telah digariskan di dalam akta tersebut, dan SPAN kena menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan yang perlu diluluskan oleh menteri. Dan kemudian SPAN juga tertakluk kepada Akta Badan Berkanun, akaun dan laporan tahunan 1980, dan akaun SPAN dan laporan aktivitinya adalah diaudit dan perlu dibentang kepada Parlimen. Jadi tidak timbul, ya, soal salah guna yang dibangkitkan tersebut. Ya, so banyak lagi yang ni. Cuma mungkin yang lain, saya pohon Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua untuk saya bagi jawapan secara bertulis kepada semua Yang Berhormat sekalian. Saya setuju dan saya sambut baik penyertaan 25 orang, Yang Berhormat untuk soal SPAN, ya.
Dan bagi saya sekali lagi ini Menteri, menunjukkan sedikit bayan baru. Mohon pencerahan tentang muda Basin Water Authority kalau boleh. Saya dah sedikit. jawab tadi di awal. Oh, Tadi saya sebut tadi. okey, terima kasih banyak. Jadi ini menunjukkan keprihatinan daripada yang berhormat sekalian. Dan saya sambut baik sebagaimana pendekatan yang amat berhormat PM. Kita tidak jadikan ini sebagai isu politik, ya. Tetapi ya, kita jadikan, tentulah bila timbul kenyataan-kenyataan yang mempolitikkan isu air, ya, itu yang menimbulkan kemarahan rakyat. Jadi kita datang, kita nak cari penyelesaian, ya. Daripada awal kita di peringkat kerajaan persekutuan kita akan bantu kerajaan-kerajaan negeri untuk mencari penyelesaian, ya. Sebagai contoh, tadi yang berhormat boleh tanya, mana bukti orang kata kena gali perigi? Itu kenyataan jelas keluar daripada mantan Timbalan Menteri Besar Kelantan, dilaporkan dalam media. Ya, jadi benda-benda itu yang menimbulkan kemarahan, dan kita yang amat berhormat PM telah pun bertemu dengan MB dan sebagainya untuk ada perbincangan untuk kita selesaikan isu ini merentas garis parti. Yang Berhormat minta sikit. Tadi Yang Berhormat sebut tentang mesyuarat bersama dengan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, dan apabila ada permohonan daripada negeri yang mungkin berkaitan dengan apa yang saya sebut 4,000 kilometer pipe yang nak ditukar, dan Yang Berhormat sebut bila diminta detail, masa tu Menteri Besar tak dapat berikan detail. Boleh tak Yang Berhormat setuju untuk kita ahli-ahli parlimen daripada Kelantan ini facilitate data yang Yang Berhormat nak tadi? Sebab saya dengar cara Yang Berhormat ulah tu macam satu benda besar untuk dapatkan data tu, sedangkan proses mesyuarat Yang Berhormat pun sebagai menteri menjawab dalam parlimen, kalau ada perkara melibatkan data, Yang Berhormat akan kata jawab bertulis. Jadi itu mesyuarat zaman Menteri Besar yang sebelum daripada ini, maknanya dah lama dah. Sekarang ni apa status dia? Kalau sekiranya perlu kepada kami yang boleh bantu, insya-Allah kita akan bantu. Yang pentingnya kena luluskan jumlah yang diperlukan itu. Itu yang saya kata. Saya tak ada kata ada masalah data. Yang diminta 8 bilion untuk lebih 2,000 juta liter sehari. Keperluan Kelantan ialah 500 juta liter sehari. Itu jelas. Ya, bila kita banyak go through that issue, kita pun ingat tentang tu. Tentang soal kita ada mesyuarat berterusan. Bukan hanya di kalangan menteri besar atau menteri, malah di kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Di peringkat AKSB, di peringkat kementerian, di peringkat SPAN dan sebagainya. Jadi perkara itu berterusan. Ya, kita terus, dan saya sambut baik kalau ada improvement dengan menteri besar yang baru, sebab dulu pun di peringkat menteri besar dan sebagainya, Exco, CEO AKSB waktu tu yang dah bertukar sekarang, semua saya jumpa, tidak ada masalah. Ya, dan kita akan teruskan proses tersebut untuk cari penyelesaian. Ya, saya tidak fikir kita nak terus menerus melihat masalah ini berterusan, tidak kira lah negeri itu untuk mana sekalipun. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Menteri. Saya ingat Pekalan Cepo. Saya ingat Pekalan Cepo nanti pilihan raya bertanding DUN jadi menteri besar di Kelantan. Sebab kerajaan negeri data yang diminta oleh menteri pun dia tak boleh nak bagi. Jadi masalah. Nanti balik bertanding DUN jadi menteri besar. Jadi letak baja lebih mati juga pokok. Terima kasih. Jadi itu saja. Sekali lagi saya harap sokongan semua untuk pindaan ini yang penting untuk kita bolehkan SPAN menjadi lebih efektif untuk keperluan yang ada pada hari ini bagi menguruskan soal air di negara kita.